Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diharapkan semua anak-anak murid cikgu sihat walafiat lah di rumah masing-masing. Dan cikgu meneruskan pembelajaran cikgu yang video yang keempat. Okay, pembelajaran keempat itu cikgu akan tekankan tentang novel. Tapi sebelum tu cikgu nak masing-masing masih lagi ada semangat lah kan untuk belajar. Dan kita walau bagaimanapun keadaan kita sekarang ni tetap akan menjalani SPM hakikatnya. Kan SPM yang telah KPM tetapkan adalah pada pertengahan November. Kan pada yang sebelum ni pada awal November. So KPM bagi 2 minggu ke belakang. Okey, 2 minggu ke depan lah maksudnya kan. So kita diberi masa 2 minggu lah. Namun PKP ni dah masuk 1 bulan dah sebenarnya. So macam mana pun kita kena juga kejar silibus kita ni. Dan sebenarnya bulan Ramadan ni sebenarnya dah masuk bulan Ramadan lagi 2 minggu ni. Kita akan adakan exam. Okay, exam pertengahan tahun. Dan exam ini merupakan exam yang kita akan guna format SPM sepenuhnya. Kan kalau bahasa Melayu akan ada 2 kertas. Kan sejarah akan ada 3 kertas. BI 2 kertas kan, dan subjek lain yang mempunyai kertas lah banyak lah. So macam mana pun anda kata penat ke letih ke belajar di rumah kan dengan mengadap telefon je, tapi hakikatnya itu sahaja medium yang kita ada untuk meneruskan pembelajaran. So nak tak nak, so dia bergantung kepada semangat. So cikgu pesan supaya masing-masing jika ada perasaan malas atau rasa macam fed up belajar ke apa, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Okay, baca Al-Quran, jaga solat kita. Mungkin disebabkan kelalaian kita tadi, Allah tarik nikmat mencari ilmu kan, nikmat menimba ilmu kan. Sedangkan menimba ilmu Allah janjikan tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena niat bahawa aku ni menimba ilmu ni kerana-Mu ya Allah, dan mudahkanlah segala urusanku untuk menimba ilmu. So cikgu hari ni cikgu nak tekankan tentang novel. Okey, tentang novel. So seperti maklum, okey, seperti yang kita maklum, novel ada 2. Okey, novel ada 2. Okey. Semua cikgu dah terangkan novel yang ada 2 kan. Novel ada 2 yang kita akan cover, iaitu novel Lieutenant Adnan Wirabangsa dan Tirani. Kalau yang kata cikgu boleh tak saya cover satu novel saja, kan. Kalau anda cover satu novel, maka anda hanya layak dapat 7 markah atau 8 markah sahaja. Kalau dalam SPM akan ada 2 soalan. Okey, akan ada 2 soalan untuk novel. So novel sebenarnya markah 15 markah. Okey, 15 markah. Daripada 15 markah ni, soalan 1, okey, soalan 1 7 markah. Soalan 2 8 markah. Soalan 1 ni satu novel. Satu novel je dia nak. Soalan 8 markah ni 2 novel. So dekat sini, kalau kita baca satu novel saja, kan, Lieutenant Adnan Wirabangsa saja kita baca, maka kita hanya layak mendapat 7 markah sahaja. Kan? Kalau baca dua-dua, layak untuk dapat 8 markah, jadi 15 markah. Kalau anda baca Tirani sahaja pun tetap akan dapat 7 markah sahaja. Sebab di sini soalan 1 ni dia hanya nak satu novel. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, jelaskan 2 pewatakan watak utama. Kan, dia nak 2 watak utama, pewatakan dia apa? Kan? So itu mendapat 7 markah. Pada soalan yang kedua, okey, novel pada soalan yang kedua dia akan keluar macam ni. Berdasarkan 2 buah novel yang anda kaji, jelaskan perbandingan antara 2 novel ini, ataupun persamaan watak sikap watak utama dalam novel tersebut. Contoh, apa persamaan antara watak utama Wahidah dengan watak utama dalam ni Adnan? Apa persamaan dia? Contoh kasih sayang, kan, kasih sayang Adnan kepada anak-anaknya.
Yang kat sini pun sama, tirani Wahida, kasih sayang Wahida kepada anaknya Izzati. So ada persamaan, dia nak perbandingan. Biasa soalan ni biasanya nak banding lah. Biasa nak banding perbezaan. Pada soalan yang kedua, dia agak mencabar sikit pada soalan nombor 2. So jangan risau, selagi mana anda membaca novel, kedua novel ni sebenarnya tak susah kan. Selagi mana anda membaca, memahami cerita, jalan cerita ni, anda boleh buat je sebenarnya. Tak susah, okey? Senang saja, senang. Okey? So Lieutenant Adnan ni yang kita tahu, yang cikgu dah cover dalam kelas, dia adalah berkenaan tentang keberanian. Ni tema lah. Ni kan cikgu tulis ni tema supaya kita nampak kan. Ini tema dia. Tema novel pertama dan novel yang kedua, Tirani, yang cikgu tak belajar lagi Tirani ni. Kita akan buat proses yang seterusnya lah. So Lieutenant Adnan adalah keberanian anak muda bernama Adnan yang sanggup mempertahankan tanah air sehingga ke titisan darah yang terakhir. Titisan darah terakhir. Okey. So ini dimaksudkan dengan Lieutenant Adnan. Di kisah dia tentang macam mana dia mempertahankan tanah air. Okey, memanglah pada bab 1 sampai bab 7 tu dia berkenaan tentang kehidupan dia. Sampai bab 10 kan. Tapi lepas pada bab yang seterusnya yang belah-belah sampai dah 35 itu berkenaan tentang macam mana Adnan mempertahankan negara. Kan, bermula daripada Adnan pergi ke Pasir Panjang kan, pangkalan di Singapura kan. Di situlah perjalanan Adnan mempertahankan negara dan ada beberapa peperangan. So cikgu dah bagi nota. Okey, cikgu dah bagi nota. Cikgu dah bagi video-video yang kamu boleh buat sebagai rujukan. Okey, buat sebagai rujukan. So sebenarnya kaedah yang cikgu dah bagi sebenarnya sangat mudah lah. Kan, sangat mudah. Anda tidak perlu mencari, cikgu yang mencari, cikgu dah bagi. Cuma bagi anda adalah anda buka, membaca dan memahami. Kan, cikgu rasa itu tak susah. Kan, tak susah. Senang je baca dan tengok. Kan, cikgu bagi masa santai, tengok video. Video pendek, tengok full video pun boleh. Full video tu video penuh tu dia macam dia latar perjalanan cerita macam sama tapi watak dalam tu berbeza. Kan, contoh Kamil tu kawan kepada Adnan, tapi dalam novel kita Mamat adalah kawan kepada Adnan. Tapi dalam cerita yang kamu tengok tu hanya cikgu nak tunjuk perjalanan cerita saja. Biar nampak menarik kan Lieutenant Adnan ni kan. So baca kan, nota tu kena baca, wajib baca, memang wajib baca. Kan, kalau pun saya tak baca lagi, baca kemudian. Kena baca nota yang cikgu bagi tu. Nota penuh novel, video pendek macam mana ada pembentangan video daripada sekolah lain. Kita tak sempat lah nak buat pertandingan video yang macam itulah kan. So Lieutenant Adnan ni dan Tirani. Kan, Lieutenant Adnan kita belajarlah dia tentang seorang anak muda kan, ada 3 adik-beradik, Ahmad, Amarullah dan Adnan. Kan, tiga-tiga ni adalah tentera. Kan, tiga-tiga ni adalah tentera dan akhirnya meninggal. Kan, akhirnya meninggal. Tinggallah ayahnya Pak Saidi je kan. Okey. So dalam cerita Lieutenant Adnan itulah tentang Adnan. Yang Tirani dia tentang Wahida. Okey, tentang Wahida. Okey, Wahida ni cikgu bagi secara umum lah. So Wahida ni seorang wanita yang daripada kecil dia tak berapa cantik. Okey, tak berapa cantik. Jadi dia dah besar tu dia dah rasa macam dia nak buat pembedahan plastik. Kan, dia sebut arah adik kat mak dia nak buat pembedahan plastik, tapi mak ayah dia tak bagi sebab dia melanggar syariat Islam lah. Kan, sebagai seorang Islam dia tak boleh nak buat pembedahan plastik untuk cantik kan, tak boleh. Namun doa dia dimakbulkan. Doa dia dimakbulkan apabila satu hari dia dah umur dah remaja lah, dalam 20-an, belum kahwin lagi lah. So dia mengusahakan tajau emas bersama ayah dia dan adik-beradik dia, mak dia lah, syelik. Kan, syarikat syelik lah, kan, syarikat pelancongan. So dia sepanjang dia berurusan di tajau emas, dia tak pernah berjumpa dengan orang. Dia punya rasa down sangat dengan keburukan muka dia tu. Dia tidak pernah berurusan secara bersemuka dengan orang lain, hatta dengan dia punya supplier ke, dia punya share partner ke kan, dia tak berurusan dengan berdepan, dia hanya berurusan melalui telefon sahaja. Okey, so Wahida ni dah lama tekad dia rasa dia nak cantik tadi kan. Allah makbul doa dia dengan cara datang seekor monyet. Okey, seekor monyet Belanda berwarna putih. Okey, kulit putih.
yang mencakar, okey, yang mencakar muka Wahidah, kan, sehingga rosaklah kan, separuh daripada muka dia rosak. So lepas pada dia kena cakar tadi kan, dia bawa kepada hospital dan hospital menyatakan dia perlu dilakukan pembedahan plastik untuk membaiki dia punya struktur muka. So ini adalah satu peluang yang memang Wahidah tunggu-tunggulah kan. Ada baik dan ada buruknya. Baiknya adalah dia dapat pembedahan plastik, buruknya adalah insiden tu lah kan, yang mencemaskan dengan berdarah semua kan. So apabila dia dapat pembedahan plastik tadi, dia dah jadi cantik. Okey, dia dah cantik. Cantik yang sangat berbeza. Cantik lah, cantik. Okey, dia cantik tu dia pergi mana pula bedah? Dia bedah kat Singapura. Singapura juga. Okey, dia bedah di Singapura, Silicon Medical Center. So Silicon Medical Center tempat dia melakukan pembedahan hidung, semualah di bahagian muka dia tadi. Dan cantik. Bila dia cantik tadi, tiba-tiba kan, maksudnya selama 2 bulan, maksud Silicon Center ni kata kamu kena stay dulu Wahidah, kamu kena stay dulu kat sini selama 2-3 bulan supaya kami boleh melihat sama ada struktur muka kamu ni elok ke tak. So dia stay dekat Singapura selama 2-3 bulan. Dia duduk di rumah kawan dia Bazilah. Okey, rumah kawan dia Bazilah. Okey, Bazilah ni adalah seorang pelajar lah, pelajar yang belajar di Singapura dan sudah bertunang dengan Dr. Zahari. Okey, Dr. Zahari, seorang doktor lah, kan, seorang doktor. So Bazilah ni dia seorang yang baik lah kan. Dia menerima Wahidah untuk berada di rumah dia. Sepanjang Wahidah duduk di rumah dia ni kan, adalah timbul rasa macam iri hati dalam kalangan Bazilah ni. Sebab Wahidah Bazilah ni kan student, kan, dia student. So bila tunang dia datang ke rumah kan, melawat semua kan. Yang melayan Zahari tu adalah Wahidah. So sampailah Bazilah rasa macam Wahidah ni dah macam nak rampas tunang dia kan. Wahidah dapat merasakanlah perasaan kawan dia, bila kawan dia macam dah rasa dingin dah dengan dia. So dia mengambil keputusan untuk keluar daripada rumah Bazilah tu. Dan kebetulan dia duduk di ketika dia bersah santai dekat hospital tu, dia ada satu package siapa yang membelanjakan 30,000 ke atas di Hospital Silicon Medical Center, dia ditawarkan package 3 hari 2 malam untuk berada di Flamingo Resort. Di Flamingo Resort ni di Singapura lah. So Wahidah tertarik, kan, dia tertarik, dia pergilah ke Flamingo Resort. Dia pergi Flamingo Resort, dia tengok sangat tenang. Di sanalah dia berjumpa dengan bakal suami dia lah. Bakal suami dia, sekejap dia lupa nama dia. Bakal suami dia itu namanya Zahid. Okey, Zahid. Zahid ni baru pulang daripada kerja lah, kerja di mana? Kerja di UK. Okey. So dia balik tadi, dia bercuti. Kan, dia berjumpa kat situlah dengan Wahidah yang cantik tadi. Dia tak tahu bahawa Wahidah ni sebenarnya orang Sarawak, dan dia sebenarnya orang Sarawak. Okey, Tajuk Emas ni. Kemudian berkenal lah di Flamingo Resort kan, bertanya khabar. Cantik kan, Wahidah dah cantik. So orang pun macam tengok tu dah tertarik. Zahid pula memang dia suka yang cantik je. So di situlah perkenalan dia, kan. Kemudian duduk sampai 2-3 hari dekat situ, Wahidah pun rasa teringin untuk meminta kerja. Kan, dia pergi ke Flamingo Resort punya inilah pengurusan dia. Dia tanya ada kerja kosong tak kat sini. So bila tengok kepada dia punya Wahidah, perwatakan dia tadi, maka pengurus Flamingo Resort ni setuju untuk ambil dia sebagai pekerja. Okey, sebagai pekerja modeling macam tu lah, cantik kan, modeling peragawati. Kemudian bekerjalah Wahidah di situ. Kan, bila bekerja tadi, Zahid yang kenal tadi, Zahid balik ke dah 3 hari kat situ kan. Zahid dah balik ke kampung dia, ke Sarawak. Balik kampung dia dah bagi tahu kepada mak ayah dia untuk melamar Wahidah ni. Okey, melamar Wahidah. Kemudian dilamarnya Wahidah, lamarlah Wahidah kahwin. Panjanglah proses dia kahwin. Kemudian kahwin, dapat seorang anak. Kan, sepanjang dia nak kahwin tu macam-macam lah. Kan, Zahid ni seorang yang sangat cemburu. Dia cemburu buta lah, cemburu buta. Wahidah ni dia cantik kan. Seorang lelaki ni yang Zahid tadi, dia rasa tercabar bila Wahidah ni ada kawan-kawan lelaki.
kan kawan-kawan lelaki yang sama bekerja di Flamingo Resort. So dia tak boleh tengok orang lain bercakap Wahidah, dia akan rasa marah. Dia begitu tumbuknya semua kawan-kawan Wahidah. So Wahidah rasa tertekan lah kat situ kan. So kehidupan dia bermula di situ. Okey, tertekan dalam masa yang sama. Wahidah ketika itu dia mengandung. Okey, dia mengandung sampailah Wahidah melahirkan seorang anak. So agak-agak macam mana wajah anak Wahidah? Mestilah mengikut wajah ayah ataupun mak dia kan, ataupun campur. So bila dia keluar, bila baby tadi keluar, namanya diberi nama Izzati. Muka Izzati tu mirip dengan muka Wahidah yang lama lah, nak jadikan cerita. So muka dia Wahidah yang lama ni adalah berhidung pesek, mata kuyu kan. Hidung pesek, hidung yang kemik tu kan, dan mata kuyu kan. So tak cantik lah kan. So bila Zahid tengok anak dia yang Izzati ni, dia tengok ni bukan anak aku ni kan. Muka ni lain. Kan dah Wahidah cantik kan, dengan hidung cantik, mata cantik kan. Tiba-tiba anak dia tak cantik kan, dengan hidung yang pesek, mata kan. Cuma adalah Izzati tu ada sikit muka-muka Zahid. Zahid ni handsome. Okey, kemudian jadilah Izzati tadi muka yang tak cantik. Kemudian Zahid tengok sekali je, dia dah macam dia kata ni bukan anak dia. Bila cakap macam tu bukan anak dia, dah lari. Zahid lari. Tinggallah Wahidah seorang di hospital dengan mak dia lah. Kemudian Wahidah terima kan. Zahid pergi tak tahu ke mana. Wahidah pun membesarlah anak dia dan macam-macam cabaran dia lah. Menjaga anak dia sampai ke tahap dia kemurungan kan, sampai mak dia bawa dia jumpa dengan ustaz pusrawi semua untuk merawat dia punya jiwa kan. Last sekali Wahidah sembuh. Wahidah sembuh tadi, Wahidah pergi ke dengan bantuan abang dia. Okey, abang dia dia pergi ke Cameron Pahang untuk tengok dia nak buka bisnes dia kan. Last sekali dia boleh buka bisnes dengan Rais. Rais tu kawan dia dekat Flamingo. Okey, kemudian dia buka bisnes dia di chalet, di namanya awalnya adalah namanya milik chalet itu adalah Pak Aziz. Pak Aziz ni bankrupt jual chalet dia kepada Wahidah. Dulu nama chalet tu Iwani. Masuknya Wahidah buka bisnes dia, ditukar kepada Ayah Sajinah. Okey, Ayah Sajinah. So ditukar chalet tu jadi chalet Ayah Sajinah. Kemudian bermulalah perjalanan Wahidah, seorang wanita yang berkerjaya. Dalam masa yang sama dia membesarkan anak dia Izzati. Tapi dalam masa yang awal tu Izzati tinggal dengan mak dia dekat Sarawak lah. Cuma bila Izzati dah besar tu, dia bawa balik Izzati ke Cameron dan menjadi pengurus lah. Dia sebagai penyelia. Izzati ni sebagai pengurus utama dekat Cameron ni, dekat chalet Ayah Sajinah. Nak jadikan cerita, Zahid kan, dia kan lari balik UK balik. Dia nak jadikan cerita, dia pergi bercuti di Cameron tu kan, bercuti Cameron, dia pergi ke chalet Ayah Sajinah. Okey, dia pergi ke chalet Ayah Sajinah tu, dia pergi, dia tengok ada kelibat macam dia kenal. Rupanya Izzati kan, cara berjalan dia kan sama. Izzati ni ada mirip dengan mak dia, cara berjalannya, cara jalan lah Zahid macam kenal. Kemudian Zahid merasa makanan-makanan yang ada kat situ, dia rasa macam pernah dia rasa makanan tu. Rupanya makanan tu adalah makanan yang dimasak oleh Wahidah semua kan. So dia dapat rasa masakan tu kan. Rupanya lah diselidik-selidik, rupanya Izzati tu anak kepada pemilik asal Ayah Sajinah, iaitu Wahidah, bekas isteri dia. So dia bercakap-cakap kat situ. Nak sidik-sidik lah sekali. Rais kenal Zahid tu. Okey, Rais kenal Zahid tu sebab masa Wahidah bergaduh dengan Zahid di Singapura tu, Rais ada. Sebab Rais ni adalah kawan Wahidah di Flamingo Resort tu. Kemudian nak jadikan cerita tu, Zahid pergi jumpa Wahidah. Wahidah ketika marah lah, dia sangat marah. Dan dia tengok balik keputusan DNA. Sebab DNA, dia buat DNA, siapa kata dia buat DNA Izzati tu sama ada betul tak anak dia. Dan Zahid tak sempat tengok pun DNA tu sebenarnya kan. Dan dia menyesal dengan apa yang dia buat. So dia menyesal lah kan. So Izzati ni dia menasihati mak dia untuk menerima balik suami dia, mak ayah dia lah kan, ayah dia. So situlah kisah seorang wanita yang menempuh berbagai cabaran dalam hidup dia. Itu secara umum. So dalam kedua novel ini ada tema, persoalan, plot. Semua novel yang macam ni dia akan ada tema. Tema ni lah yang cikgu dah bagi tema, iaitu isi utama.
persoalan isi sampingan. Okey, persoalan adalah isi sampingan. Persoalan tentang semua kan. Kaedah menjawab cikgu akan buat yang lain. Okey, plot adalah jalan cerita. Teknik plot, teknik jalan cerita. Plot jalan cerita ada permulaan, perkembangan, perumitan, kan peleraian, kan cara jalan cerita naik turun tu kan. Itu plot. Teknik plot macam mana teknik tu sama ada imbas muka ke, imbas kembali ke. Watak mana? Watak Adnan, watak Wahidah, watak Rais, watak Raidah mak dia kan. Banyaklah watak kat situ. Latar masa bila, pukul berapa, latar tempat di mana, latar masyarakat, kadang masyarakat yang yang mementingkan agama Islam, masyarakat yang solat, masyarakat macam tu. Okey. Nilai ni nilai keberanian, nilai ketaatan, nilai kasih sayang, benda yang baik, sikap yang positif. Okey, pengajaran iktibar. Kita hendaklah, kita janganlah. Okey. So ini yang perkara yang kamu kena faham di sini. So semua ni yang nota-nota berkenaan live dan anda cikgu dah bagi. Okey, cikgu dah bagi dan korang kena bacalah. Baca. Yang tirani belum lagi. Cikgu bagi imbas je kan. Okey. So baca ni, semua ni dan kena hafal lah. Baca, faham dan ingat. Okey, baca, faham dan ingat. Setiap tema, persoalan, plot, teknik plot, watak perwatakan, latar masa, latar tempat, latar masyarakat. Anda baca baru anda akan faham. Okey. Itu sahaja dulu untuk novel 1. Yang novel pertama yang cikgu akan bentangkan. Kita akan masuk pada novel yang kedua lah. Maksudnya cikgu akan terangkan macam mana kita nak buat menjawab soalan-soalan ini jika ditanya dalam ni lah soalan novel. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.